dia berbentuk blok sampel. Kalau blok sampel ni, D ni dia bukanlah bulat. Okey, D ni dia bukan bulat. Jadi bila dia bukan bulat, kita kena buat correction factor juga. Okey, supaya dia jadi DE. DE ni adalah merujuk kepada DE standard ni Okey, dan L adalah okey, boleh. Nanti saya share video ni. Okey. So, syarat dia sama juga. L ni adalah length dia. Dia bukan length L ni. L ni boleh kata jarak daripada sisi ke center. Okey. Dengar tak saya cakap ni? Saya ingatkan saya punya ni dah habis bateri. Dengar tak saya cakap? Dengar jelas doktor. Dengar. Saya ingatkan saya punya habis bateri. Okey, good. Okey, kita sambung Okey, so yang tak dengar tu saya rasa macam macam Counter Strike ni kita Counter Strike ni. Alright, so kita sambung sikit lagi. Alright, so ini untuk bentuk blocks. Okey, so cuba awak perhatikan bila dia berbentuk blocks ni, dia ada W. W ni merujuk kepada dia punya width lah. So, width atas dengan width bawah ni biasanya sama kan, bentuk cuboid kan. Dia sama lah. Alright, so isu dia sekarang ni, sampel yang kita nak test, biasanya kita pergi dekat site, kita ambil sampel yang ni, irregular lump sample ataupun sampel yang mempunyai sisi yang tak sama, dia bersudut. Okey, so kalau kita perhatikan kat sini, ketinggian sampel dia, lebar sampel atas dengan sampel bawah, lebar dia yang bawah tak sama. That's why dia ada W1 dan W2. Okey, yang mana kita kena ukur W1 dan lebar W2. So kita kena dapatkan average lebar dia, average width dia W So W1 tambah W2 bahagi 2. So kita dapatlah average. Okey, kemudian D ni adalah depth dia. So depth ni kita kena convert kepada DE, standard diameter yang atas ni standard diameter yang atas ni. So kalau kita tengok kat sini, dia sama juga konsep dia, ukuran dia sama dengan yang blok ni. So beza dia punya W1 dan W2. Okey, itu dia punya prosedur. Okey, so kita back tu pada kita punya yang ni tadi. Okey, so kalau kita tengok D ni tadi depth, okey, depth 15 dan 85 adalah ni syarat dia tadi. Mana? Ni. Distance the point must be between 30 mm to 85 mm. Dalam erti kata yang lain, ketinggian sampel kita tu, depth dia tu, D dia tu sebelum correction D dia mestilah antara 30 hingga 85 mm. Kalau dia terlalu besar tak boleh dan terlalu kecil pun tak boleh. So dia mesti dalam range tu. Ini syarat dia yang pertama. Okey, ni nanti data yang saya bagi awak kena check ni Okey, so jarak yang kedua, poin yang kedua ni, dia punya ratio antara depth dengan width dia mestilah di antara 0.3 hingga 1. Kalau lebih kecil daripada 0.3, sampel tu kita tak boleh test, atau lebih besar daripada 1, sampel tu pun kita tak boleh test. Okey, ratio dia tak standard. So dia kena standard. Dan syarat dia yang ketiga, dia punya depth dia tu, depth dia, D dia mestilah separuh daripada L. Mesti lebih kecil daripada L. Kalau dia besar, tak boleh. Okey. Dalam erti kata yang lain, nilai depth tu dia mesti kecil daripada yang lebar. Okey, ni depth, ni lebar dia. So dia mesti lebih besar lebar So kalau dia tinggi sangat, ni kecil, tak boleh. Alright. So dia ada syarat dia. Sebab dalam kelas kita ni agak susah sikit lah saya nak tunjuk. Mungkin saya ada boleh bagi something lah. Alright. Ni macam ni. Katalah ini sampel core lah. So katalah ini depth, ini L di tengah-tengah. So depth sini mesti separuh daripada depth 0.5 mesti separuh daripada L dia yang ni Okey. Alright. So itu adalah syarat dia yang awak kena kira. Nanti saya akan bagi tunjuklah dia punya data dia supaya awak kira. Saya rasa data tu senang je. Awak masukkan dalam Excel, awak dah boleh kira lah. Gunalah kaedah macam mana pun, senang je sebenarnya. Saya rasa kalau awak dah tahu kaedah pengiraan dia tu, setengah jam dah siap.
silap-silap 15 minit je untuk kira. Untuk data ada 100 data. Kan? Alright, so seterusnya kita masuk pada result and analysis. Okay, so bagaimana kita nak mengira point load index lah. Ni, point load strength index. Okay, simbol dia IS MPa. Okay, IS MPa ni sebenarnya dia adalah belum di-corrected lagi ataupun senang kata dia belum buat correction factor kepada 50 mm diameter. So ini standard. Tetapi setiap data ataupun setiap sampel yang kita buat selain daripada sampel yang kita test macam ni tadi, okey, ni standard Kalau kita test sampel yang tegak macam ni ataupun dalam bentuk block sampel ke, so kita kena buat correction factor. Okey, now kita tengok rumus dia adalah IS sama dengan P darab 1000 bahagi dengan DE kuasa 2. Okey, DE ni sebenarnya DE ni bukan E besar, dia E kecil. Sebab kalau kita tengok kat sini, ni tadi, ni, ini E kecil Ini E kecil, DE kecil, bukan E besar, E kecil. Alright, so betulkan sikit awak punya ni, ini E kecil. Okey, 1000 ni sebenarnya conversion factor. Biasanya P ni load dalam unit kilonewton. Okey, so kalau kilonewton bila awak nak kira index load, dia dalam MPa awak kena tukar kepada newton. So awak kena darablah 1000. So 1 kilonewton bersamaan dengan 1000 newton kan. So awak kena darab lah. Right. So PE ni dalam kilonewton dan DE ni equivalent diameter of core expressed in mm lah, millimeter Alright. So DE ni macam mana kita nak kira DE? Okey, tengok sini. Alright. So DE ni kalau kita perhatikan sini, for diametrical test with block or irregular lump sample, okey, DE kuasa 2 sama dengan 4A per pi. Okey, guys. Sebenarnya dia bukan satu rumus. Dia ada beberapa rumus. Okey, saya try buka ISTM. Okey, nampak tak? Seorang please answer. Nampak tak slide ISTM ni? Nampak betul. Okey, good. Nampak. Okey, good. So, ISTM ni, saya nak tunjukkan. Okey, nanti katalah awak buat research ke, buat master atau PhD, bila awak buat test yang melibatkan point load test ni, awak kena ada STM ni lah Alright, yang saya nak tunjuk, mana dia yes, ni. Okey, tengok sini, yang ni. Ni. Kalau kita guna axial ataupun block ataupun lump test, okey, so kita guna rumus DE kuasa 2 sama dengan 4A bahagi dengan pi. A ni adalah dia punya luas. Okay. So kalau kita guna diametral core test without penetration. Okay. So kita guna rumus D kuasa 2 sahaja. So beza beza. Right. Now kita back to kita punya yang ni balik. Okay. So yang ni dia guna untuk irregular lump sample lah. Okay. Where A W average, okay, lebar kali dengan D depth. Okay, yang mana tadi? Okay, tengok sini ini. Luas yang ini ataupun luas yang ini. D darab dengan W. Okay, so ini D darab dengan W, lebar dia. Ini bersama D darab dengan W. Tapi kalau yang ini, D kuasa 2 saja. Alright? Sebab D kali D. Dia assume D kali D. Dia bukan luas. Standard kalau kita macam ni kan, pi D kuasa 2 kan. Pi D kuasa 2 bagi 4. So yang ini D kali D je lah. Dia assume lebar dia secara ringkas macam tu lah. Alright. So now, kalau kita perhatikan equation dia yang ini, represent the minimum cross-sectional area of a plane through the platen contact point. Right. So diameter correction factor should be performed if the sample diameter is not close to 50 mm. Okay, ini yang saya maksudkan. Standard sampel batu, kita test, dia punya diameter mesti 50 mm. Okay, back to kita punya standard ni. Okay, so saya scroll down slow-slow. Okay, yang ini. Okay, gambar yang pertama ni, dia macam ni, sampel dia. Okay, sampel macam ni. Kita shoot dia daripada atas ke bawah, tengah-tengah dia ni. Yang mana diameter dia mesti 50 mm. Okay, ini adalah standard. Okay, so now,
Katalah kita tegak ada macam ni. Okay, kita shoot atas bawah. Ini 50 mm ke bukan? Bukan. Okay, ini mungkin dia jadi 100 mm sebab ratio dia 50 kali 100 kan. Okay, ini mungkin 100. Jadi kita kena buat correction supaya dia jadi 50. Okay, supaya dia jadi standard. Sama juga kalau sampel tu berbentuk block sampel. So kalau block sampel, dia punya depth dia tu bukan 50. Jadi kita kena buat correction kepada 50 mm. Okay, ini maksud dia. Okay, so bagi sampel yang diameter dia not close to 5 mm, therefore dia punya correction bagi mendapatkan point load strength index yang ni, IS50 ni. Okay, IS50 tu merujuk kepada standard size 50 lah sama dengan IS yang kita dapat ni darab dengan correction factor F. Okay, so bagaimana nak kira F ni? Okay, ni rumus dia, yang mana F sama dengan DE bahagi dengan 50 punca kuasa 0.45. So kita dapat F, DE kita dah dapat, DE kita boleh dapat daripada sini. So cuma DE ni awak tahu ini DE kuasa 2 So ini dia DE tak ada kuasa 2. So untuk dapat DE ni 4A bahagi pi kena punca kuasa 2. So barulah awak dapat DE masuk dalam rumus ni, dapat correction factor, masuk index, add correction with correction factor. Okay, so to calculate the average point load index for a type of rock, at least 10 point load tests are required. This test reject the highest and lowest strength, value average ada. Okay, dalam erti kata yang lain, point load test ni kita menggunakan sampel yang kita boleh kata dia adalah sampel natural. Batu ni natural dia natural material, dia terbentuk secara natural. Jadi batu ni, bila ada batu kita test dia pecah dengan cepat. Ada batu bila kita test dia sangat susah untuk pecah. Okey? Sebab apa? Sebab yalah dia punya mineral, dia punya fracture dan sebagainya. Okey. So now kita perlukan sekurang-kurangnya 10 sampel yang sama untuk kita buat test. Okey, katalah kita guna granite, batu granite, kita ambil daripada satu rock mass, kita ambil 10 biji. So kita test 10 biji itu daripada satu kawasan granite yang sama. Jadi bila kita test, kita akan dapat 10 data. Okey, so now daripada 10 data tu, data yang mempunyai ataupun sampel yang mempunyai nilai yang paling rendah dengan nilai yang paling tinggi kita buang. So kita ada 8 data. So daripada 8 data tu kita dapatkan dia punya average. So 8, katalah kita tambah-tambah semua ada 100. So bagi dengan 8. So kita dapatlah point load test index untuk satu sampel batu. Satu sampel batu. Kita nak dapat contohnya granite, satu kawasan, kita kena ada 10 sampel. Alright. So katalah granite tu dia ada 50 meter panjang dia. So kita ambil setiap 10 meter daripada 50 meter tu 10 biji batu. Okay. So 10 biji untuk point load test yang pertama, grup yang pertama. So next 10 meter, kita ambil 10 biji lagi, kita test 10 grup. So kita ambil 8 yang tengah-tengah tu, 8 sampel yang tengah-tengah tu, dapat average dia. So kita pergi, okay. So katalah kita ada 10, 5 kawasan. So kita hanya ada baru 5 data sahaja. So point load test ni, ini kalau ikut standard ASTM lah. So kalau untuk kita belajar ni, kita ambil antara sebiji, 2 biji atau 3 biji sampel pun dah cukup untuk kita belajar. Tapi kalau untuk research atau untuk design structure, okay, bila kita kerja nanti, macam itulah standard dia, okay. Okay, now, sekarang ni, okay, untuk test, untuk dapatkan data point load test index, dah clear, okay, senang je. So sekarang ni, kita tahu bahawa point load test ni, dia adalah index test ataupun indirect test. Dalam erti kata yang lain, data yang kita dapat tu bukanlah data strength batu yang sebenar. Jadi, dia bukanlah dipanggil direct test ataupun strength test. Jadi, previous researchers, dia dah buat correlation antara batuan data daripada point load test kepada data UCS. Okay. So, dia dah ada correlation yang mana dia dapati bahawa kalau kita nak dapatkan uniaxial compressive strength daripada data point load test, kita kena darab dengan ni. Kalau sampel core, sampel diameter 50, contoh yang inilah. Okay. So
confining stress ataupun UCS sama dengan alpha darab dengan IS 50 lah, point load test index at 50 mm. So A. Okay. A ni sebenarnya dia merujuk kepada conversion factor. Conversion. Nanti dalam kelas minggu depan kita masuk chapter 7. Chapter 7 chapter 7 point load test, lab test, saya akan detailkan. Okay. So A ni adalah conversion factor. Okey, dalam sini dia tulis A, tapi kalau ikut standard dia adalah nilai K. Okay, K besar. So ini lab ni dia tak ikut standard, dia main redah dia buat. Kan? So ini lecturer dululah buat. Mungkin dia tak tengok ISIM ke, saya tak tahulah. So ini dia main letak je, tak apalah. So untuk kelas kita buat macam biasa. Okey, so cuba tengok sini. A ni dia boleh jadi 20, boleh jadi 24. Okey. Tapi kalau kita tengok sini, untuk 20 ni untuk soft rock. Okey, 24 ni untuk hard rock. Okey, ini hanya based on Brush and Franklin 1970 dan Bainski 1975. Tapi sebenarnya nilai K ni dia banyak. Okey, dia banyak. Tapi untuk kita punya lab, kita refer yang ni je lah. Alright. So, sampel yang kita akan buat dalam lab, biasanya jarang kita guna core sample. Kita akan guna air regular lump sample. So, kita akan guna rumus yang kedua ni. For platen separation, D not equal to 50 mm. Okey, dalam erti kata yang lain, bagi sampel yang mempunyai diameter tak sama dengan 50 mm lah. Okey, macam ni 50 mm kan standard. So, ini tak. Okey, ini untuk sampel yang selain daripada diameter 50 mm. Jadi, kita akan guna sigma C sama dengan 14 tambah dengan 0.175 kali dengan D. Okey, D tu apa? Okey, D adalah diameter lah. Okey, ataupun depth sample tu darab dengan IS 50. So IS 50 ni IS yang kita dapat daripada sini. Okey, bukan yang ini. Ini belum buat correction lagi. Yang sini, ini dah correction. Okey. So kita dapatlah unit axial compressive strength. Okey, UCS dalam unit MPa. Okey. So setakat ni ada soalan 1 minit. Soalan 1 minit, saya boleh jawab sampai 10 minit. Okey, soalan, ada soalan? Ada siapa-siapa soalan? Kalau awak tak nak cakap, awak boleh type dekat chat tu, ruang chat tu. Ada soalan? Tak ada? Tak ada lagi kot. Okey, tak ada lagi Okey, so now okey, so ini prosedur dia tadi, analisis. Okey, ini adalah question and discussion. Okey. So untuk question and discussion, kita ada 4 soalan. Okey, so 4 soalan ni sebenarnya saya kalau boleh, saya nak awak discuss sama-sama jawab. Jangan hanya lepas bagi seorang saja yang jawab soalan ni, saya tak nak. Awak discuss sama-sama, kemudian hanya keluarkan satu saja question and discussion. Maksudnya bukan semua orang kena keluarkan question and discussion. Dia by group. So awak kena discuss sama-sama lah. Right? So soalan yang pertama, why point load strength index obtained are not recommended to use as a design input parameter. Kenapa dia tak boleh guna sebagai design input parameter lah. So awak kena discuss lah. Kemudian describe generate the difference between index and indirect test. Okay, saya dah beritahu tadi. Okay, explain the discontinuity in rock and their effect on the strength. Ini senang. Okay, awak boleh cari dalam buku, semua ada. Okay, kalau tak cukup dalam buku, cari dalam internet pun boleh. Okay, kemudian yang keempat, discuss the factor, the effect, the different strength value between granite and shale. Okay, ini soalan yang saya baru tambah. Awak kena bincang perbezaan ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi perbezaan data granite dan shale. Okay, mana data granite dan shale? Okay, di sini. Okey, kejap lagi saya akan bagi awak ni, data granite ini. Okey, ini adalah granite. Kemudian ini adalah data shale. Okey. So, data granite ni saya rasa ada berapa ni? Okey, kemudian ini juga lebih kurang tak sampai 100 data lah. So, apa yang awak perlu buat? Okey, ni sampel semua dah ada. Okey, ini sebenarnya yang saya bagi awak ni adalah data sebenar dekat site bukan buat-buat punya data sebenar. Okey, saya and the gang lah. Kita collect dekat site, so saya nak tengok betul lah awak kira. So kalau betul, good lah. Maksudnya awak dah faham
Kalau sekiranya salah, awak masih lagi kena ni lah, buat correction dan sebagainya. Okay, so kalau kita tengok, kita ada banyak sampel. Okay, so ini length dia. Okay, ni length sampel. Okay, depth kita dah ada. Okay, ini upper width dan lower width. So bila kita tengok dia ada lower width dan upper width, ini menunjukkan sampel kita tu ada regular lump sample. Okay, so awak kena kira average weight. Senang lah, average weight ni kira je lah. Tambah-tambah ni bagi 2 kan. Okay, kemudian D, check. D ni berada tak dalam apa ni, dia punya syarat ni. So kalau dia berada, yes lah, tulis yes. Kemudian depth dia berapa? Okay, depth dia merujuk pada ni lah, 55. Tulis balik je, senang. Data ni semua, table ni saya dah buat kan. Okay, kemudian ni syarat dia yang kedua. Kemudian check dia punya length dia. Kemudian length dia yang ni, ambil dekat sini length ni. Salin balik je. Okay, load ni dah diberi. Okay, load dah diberi. Sebenarnya kalau dekat site ataupun dekat lab, awak kena test. Okay, awak kena test, barulah awak boleh dapat nilai point test. Okay, kejap lagi saya akan share juga video dekat dalam Google dalam WhatsApp group. Awak boleh tengok video tu macam mana dia membuat point load test. Okay, then awak kena kira ni equivalent diameter of core sample DE kuasa 2, kemudian dapatkan point load index IS, kemudian size correction factor IS 50, kemudian dapatkan average IS. Okay, nak average ni 1, 2, 3 ni bagi 3 lah. So untuk UCS ni yang ni lah. So guna rumus yang kedua tadi yang saya cakap tadi. Kemudian dapat average bagi 2, dah settle. So kira lah semua ni. So awak kena kira semua ni. Sekejap je ni. Kan? Okay, kemudian yang ini untuk shell. Okay, nanti data UCS ni dengan data point load test dengan UCS ni awak kena buat comparison lah antara granite dan shell. Kemudian buat discussion. Okay, itu je. Alright. So, last kali conclude your result of the point load test, strength index and unit axle strength index and table 1 by rate econ or application in civil engineering or construction industry. Okay, guys. Untuk conclusion ni, saya galakkan awak buat graph. Cuba awak buat graph antara IS dengan UCS. Kita nak tengok bagaimana bentuk graph dia. Maksudnya graph, maksud saya ni katalah UCS adalah paksi Y. Okay, point load test paksi X. Kita nak tengok macam mana bentuk graph dia. Okay, boleh faham? Ada soalan tak? Setakat ni faham, Doktor. Ada soalan? Okay, good. So, saya akan share dalam grup data granite ni. Data granite. Data share. Okay, saya bagi Awak boleh buat dulu. Okay, untuk data ni saya nak setiap orang buat masing-masing. Okay, dan tulis dalam kertas. Saya tak nak soft copy. Bukan gelap maksud skrin gelap. Tak ada data. Oh, tak ada data. Ni nampak? Nampak tak? Ada. Nampak. Ada. Oh, dia okey. So saya dah post, saya dah send dekat dalam grup data granite dan data shell. Awak boleh tengok. Dan saya akan saya nak ambil video untuk awak. Mungkin awak boleh tengoklah bagaimana dia orang buat test. Sebenarnya test ni video ni awak boleh tengok dekat dalam YouTube juga. Saya ambil daripada YouTube juga ni video ni. Okey, sekejap Okey, saya dah post dalam WhatsApp group video untuk buat testing point load test bagi sampel lah. Alright, okey, setakat ni ada soalan tak? Ada, tak ada? Ada, tak ada? Okey, so tak ada Okey, saya di sini saya sertakan juga standard test method for determination of point load strength index of rock and application to rock strength classification.
Ini adalah ASTM punya standard. Okey, kalau soil kita ada BS standard. Tapi kalau rock kita ada ASTM ataupun ISRM. Okey, dekat sini dia dah terangkan secara detail terminologi dia, summary test, apparatus, significant use. Okey. So, ini dia punya alat, kemudian measuring test sample dia semua dah ada. Okey, ini dia punya yang saya terangkan tadi. Okey guys, saya nak sentuh pasal ni, sampel yang telah diuji. Okey, kalau kita perhatikan dekat sini, A ni, sampel yang telah diuji sepatutnya dia akan pecah sama ada putus dua atau terbelah dua ataupun macam ni. Okey, so ini accepted. Okey, ini valid diameter test. So kita accept. Kalau dia valid axial test, dia mesti terbelah dua atau terbelah tiga macam ni. Ataupun kalau block dia terbelah macam ni lah. Okey, terbelah dua atau terkerat macam ni, then accept. Tapi sekiranya sampel yang kita test tu dia jadi macam D ni. Okey. Kalau sini okey, dalam D bentuk D ni ataupun bentuk E ataupun dia sopik, dia terbelah mengikut lamination, dia putus daripada atas ke bawah, dia accept, valid. Tapi kata dia sengit macam ni, so kedua-dua D dan E ni dia invalid result. So data tu kita tak boleh terima. Okay, so awak boleh tengok lah. Okay, yang saya maksudkan tadi, yang ini data ni, graf ni. Ni. Awak cuba buat correlation antara uniaxial compressive strength data dengan point load index. So cuba dapatkan graf ni. Okay. So data granite dan data shale cuba buat dalam satu graf saja menggunakan Excel. Okay. So mungkin lebih menarik lah Excel. So awak akan ada dua garisan. Kemudian dapatkan equation ni. Kalau yang ini kita dapat equation sigma C sama dengan 24 IS ni, ini standard. Okey, cuba tengok data awak. Berapa nilai dekat sini? Okey, boleh. Ada soalan? Ada soalan? Senyap je ni. Tidur apa? Setakat ni tak ada. Betul. Okey, so setakat ni tak ada. Okey, now sekarang ni pukul 9.30. Okey, awak boleh buat test ni. Okey, boleh buat analisis ni. Okey, so awak kena submit. Bila nak submit? Bila nak submit report ni? Next lab. Okey. So kita submit pada next week Okey. So kita submit pada next week. Okey doktor. Okey, next week sebelum kelas kita lah. Okey. So sebelum kelas kita. Jadi awak nak submit dekat sebelum hari Saya? Selasa ke? Sebelum hari Selasa kan? Sebelum lab lah hari Selasa. Ke hari Selasa? Sebelum hari Selasa lah. Hari Selasa kita kelas. Alright. Okay doktor. Okay. Alright. So ni nanti submit dekat mana awak nak submit kat mana? Dekat Outer ke dekat Google Form? Outer senang. Outer senang Okay. So ketua kelas mana ketua kelas? Nanti awak kena remind saya. Okay, dekat Outer lah. Okay, so itu saja sebelum kita bersurai. That's why saya tak nak kelas lama-lama. Kan? So PKP ni agak susah sikit kita nak buat pembincangan, tapi tak apa. Kita ada WhatsApp, awak boleh buat discussion atau tanya soalan dalam grup WhatsApp. Okay, so sebelum kita bersurai ada soalan? Doktor. Ha. Apa ni nak tanya pasal yang conclusion tu, doktor suruh buat graf kan? Conclusion yes. Graf IS UCS tu kan? Betul. So kena buat by hand atau Excel? Excel, guna Excel. Excel okay. Excel lah. Okay. So cuma kalau boleh untuk yang graf tu everybody kena buat lah. Jangan seorang je buat. Semua kena buat supaya awak belajar macam mana nak tahu correlation dia. Alright. So untuk ni yang last kali ni, ini awak tak payah, ni abaikan.
Ini yang dalam lab. So kita tak buat dalam lab, so kita buat dekat dalam online ni. So guna data yang saya bagi ni, granite dan shale. Okey. Okey, so ada soalan sebelum kita bersurai? Ada? Tak ada? Kenapa Kevin? Kevin, kenapa? You nak tanya? Tu graf saya lupa tadi. Kenapa lupa? Graf tu, saya dah bagi ni. You tengok dekat sini. Ni. Saya dah bagi STM ni, awak tengok ni. UCS versus point load. Ni. Alright. So awak buat macam ni lah. Okey, boleh? Okey, so table tu sebolehnya saya nak awak tulis tangan lah. Kalau guna Excel untuk lukis graf tu atau by hand. Okey, untuk graf awak lukis pakai Excel. Untuk data tu saya galakkan awak tulis pakai tangan. Kalau nak ikutkan report, lab report semua kena by hand. Semua by hand. So tak apalah, untuk memudahkan awak, untuk graf saja awak pakai, tapi data tu awak kena pakai by hand. So dah dapat by hand nanti awak scan lah pakai headset awak tu, compile dengan dia, okay, jadikan dia satu report. Okey, boleh? Yes, okey. So ada soalan lagi? Okey, boleh. Okey. So kelas kita hari ni ada 46 orang sahaja. So okey, saya nak buat awak punya attendance sekejap Saya terlupa pula. Okey, so awak boleh buat dulu. Sekejap saya nak create awak punya attendance ni. Mana awak punya attendance ni? Okey, kita off dulu off record dulu. So awak boleh tengok dulu data tu. Jangan leave group dulu, tengok data tu dulu sebelum saya bagi